masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Tepat jam 12 tengah hari, Wanita hari ini kembali bersiaran untuk siaran 5 April 2024. Hari ini 25 Ramadan, sekejap je pejam celik. Kita dah pun berada di Jumaat yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Kata orang Jumaat ni hari yang penuh dengan barakah, apatah lagi bulan Ramadan. Kita perbanyakkan doa, kita cakap yang baik-baik, insya-Allah semua yang baik-baik sahaja untuk kita dan juga ahli keluarga kita dan juga semua sekeliling. Insya-Allah Syira. Dan di 25 Ramadan ni juga saya kira mesti ramai yang dah membuat perancangan terakhir sebelum menjelangnya Syawal yang 4 hari je lagi. 4 hari? Lebih kurang? Masya Allah. Bukan lebih kurang, memang betul. 4 hari sahaja lagi yang mana dijangka Rabu minggu hadapan kita akan mula menyambut 1 Syawal, hari kemenangan kita semua. Okey, kepada ibu-ibu, bapa-bapa yang belum lagi membuat last minute shopping, inilah waktu, saat dan ketikanya. Esok dah weekend, hujung minggu. Rebut peluang ni untuk settlekan semua yang perlu diselesaikan sebelum menjelangnya Syawal nanti. Sebab mungkin ada yang dah mula bercuti hari Isnin dan Selasa kan, sekaligus satu minggu tu cuti panjang. Seronok. Tetapi mungkin juga yang masih lagi bekerja hari Isnin dan hari Selasa tu, tak mengapa, sanakan tugas terlebih dahulu, kemudian rencanakan perjalanan untuk pulang ke kampung halaman sebaik mungkin. Betul. Dalam kita merencanakan perjalanan untuk balik ke kampung halaman tu, jangan lupa juga kita cek kita punya kenderaan dah diselenggara ke tidak. Yang mana jenis kena makan ubat setiap hari, kena ambil ubat-ubatan setiap hari. Pastikan bawa ubat, pastikan air kereta semua cukup lah orang kata kan. Dan juga faktor keselamatan di rumah. Pastikan rumah ditinggal dalam keadaan yang selamat. Semua suis-suis tu tutup. Kemudian pintu pastikan berkunci. Kalau kiri kanan sebelah ada jiran yang tidak pulang ke kampung, yang tidak mungkin pergi ke mana-mana kan, titipkan pesanan buat mereka, tengok-tengokkan rumah dan sebagainya. Kita hidup berkomuniti, hidup berjiran ni kena saling ingat mengingati, tolong menolong, bantu membantu. Betul. Dan kita dah pun menghitung saat, menghitung hari untuk pulang ke kampung halaman. Pulanglah beraya kata orang. Kita dah setahun dah ni tak jumpa keluarga mara dan sebagainya. Pulanglah ke kampung halaman, dan itu sebenarnya yang kita nak bawakan untuk hari ini, iaitu pulanglah beraya. Saya kira untuk pulanglah beraya ini bagi pasangan suami isteri, mungkin ada antara kita yang ambil giliran. Mungkin isterinya tahun ni, tahun depan suami. Macam lagu Nabila Razali, balik mana? Balik mana? Cuba nyanyi sikit. Tak ingat. Tapi itulah, mungkin ada yang baru-baru ni viral juga. Suami balik ke kampung suami, isteri balik ke kampung isteri. Tetapi it works for them. Itu adalah cara mereka. Kalau anda pula bagaimana? Mungkin tahun ni raya belah isteri, mungkin tahun ni raya belah suami, ataupun bagaimana? Ayo kongsikan bersama dengan kami. Tapi Kak Syira, cakap pasal pulanglah beraya ni juga kan, perjalanan menuju ke kampung halaman tu saya kira antara perkara yang paling dinanti-nanti, paling ditunggu-tunggu, apatah lagi untuk anak-anak kecil kita. Betul. Sambil tu pasang lagu Balik Kampung dari Sulaiman. Nyanyi sikit. Balik kampung. Okey, baik, kita nak berhenti berehat seketika sebelum kita nak tahu kita nak balik kampung siapa ni. Selepas ini dalam Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini, sebagaimana yang kami wawarkan di awal tadi, pulanglah beraya. Itulah topik yang bakal kami bawakan untuk hari ini, terutamanya bagi pasangan suami isteri yang ambil giliran nak balik mana dulu, ataupun ada juga yang jalan mereka sahala. Negeri Sembilan Melaka, dapat balik Negeri Sembilan, dapat balik Melaka. Kalau Syira mana? Kalau Syira di Wangsa Maju, suami Syira dekat Bangi. Allah. Hashtag Team Raya KL. Jauh betul tu Tapi mengapa kita nak bawa topik ni pada hari ini? Mungkin ada yang beranggapan bahawa tak
apalah, tak payahlah balik kampung, tak apalah lain kalilah kita pulang. Mungkin ada atas faktor-faktor yang tak dapat dielakkan seperti masalah kewangan dan sebagainya. Dan ini yang kita nak kupaskan pada hari ini tentang ayuh pulang ke kampung beraya di kampung halaman. Dan bersama kita adalah tetamu kita yang tak asing lagi di set Wanita hari ini, iaitu Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Sihat Wena? Sihat. Alhamdulillah. Doktor balik mana raya? Saya sebenarnya masalah balik raya ni tak timbul. Sebab semua keluarga dah settle dekat Kuala Lumpur Allah, ni sama lah ni. Sama. Tim Raya KL lah ni. Betul. Dan kebetulan mak ayah pun dah tak ada. Kan? Jadi kalau saya nak balik kampung dah tak ada siapa. Ada adik-beradik, mak saudara adalah. Kan? Dan mak saudara saya pun dah tak ramai, tinggal seorang je lagi. Lepas tu kalau tengok sekarang ni pada usia saya tahun ni dah nak masuk 60 tahun. Anak-anak balik rumah saya yang nunggu sekarang ni. Dah di fasa itu. Dah di fasa itu, kan? Betul lah, betul. Okey, baik doktor. Kita bercakap tentang pulanglah beraya. Soalan pertama saya, kenapa masih lagi timbul isu pulanglah beraya? Nak beraya di mana? Kenapa? Kat mana silapnya tu? Padahal hari raya ni. Baik. Silakan. Dia sebab ada orang yang merasakan bahawa tak payahlah balik raya. Kan kita balik waktu lain lah. Nak balik nanti jalan jam lah. Kita balik nanti waktu jalan tak jam nantilah. Kan? Jadi macam kata tadi tak ada duit lah. Sebenarnya perkara ni benda boleh bincang. Benda boleh bincang. Contoh misalnya, kalau tak ada duit, kan, kita mungkin keluarga boleh tampunglah sikit, kan. Sebab kenapa perlu balik beraya? Sebab kalau kita tak balik beraya, kalau kita masih ada mak dan ayah, inilah waktu yang kita balik, pada mereka adalah satu istimewa. Mungkin kita kata, baru bulan lepas balik kot. Kan, takkan raya nak balik. Tetapi bulan lepas kita balik, kita jumpa hanya mak dan ayah kita. Kalau kita ada adik-beradik, inilah waktu semua orang balik. Semua orang balik. Jadi dapat berkumpul. Masa itulah kita dapat jumpa mungkin adik-beradik yang kita dah tak jumpa berapa lama. Saudara mara kita dah tak jumpa berapa lama. Masa semua orang balik kampung, semua orang ada di kampung, masa inilah kita nak, mungkin anak-anak kita yang tak kenal, yang ini pak sepupu dia, yang ni anak sepupu. Jadi ini masanya untuk kita kenalkan. Nanti kalau engkau ni kalau jumpa di Kuala Lumpur, ini anak sepupu, ini 2 pupu, ini 3 pupu. Jadi masa tu kenal. Jadi sebab itulah balik raya ni adalah lebih istimewa berbanding dengan balik pada bulan-bulan yang bukan raya. Betul. Saya suka bila doktor cakap pasal bukan sahaja kita berjumpa dengan kedua orang tua kita, tetapi sanak saudara yang sepupu, sepapat, sepipit. Semua yang ada. Tak pernah kenal mungkin sebelum ini, tak pernah bersua muka. Inilah waktu dan ketikanya. Tapi kan, ada tak masalah pulang beraya ni adalah masalah generasi. Mungkin orang dulu-dulu macam mana sekalipun kena pulang, kena balik. Tapi mungkin generasi muda zaman sekarang ni tak merasakan ia adalah sesuatu kepentingan. Yang merasakan macam tak apa, bila-bila pun boleh jumpa. Betul. Sebab kita kena faham iaitu adab ziarah menziarah ini adalah satu perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kan? Jadi kita kena mulakan daripada kita sekarang sebelum budaya ni hilang. Dia bukan sekadar budaya, tapi inilah amalan. Kan, budaya satu hal, amalan kita iaitu ziarah menziarahi antara satu sama lain. Balik kampung maknanya kita ziarah mak ayah kita, kita ziarah saudara mara kita ziarah siapa yang ada di kampung. Dan kalau dulu mak saya lah kan, dia heret kita tu. Okey, hari ni dia nak bawa pergi rumah siapa. Sebelum heret tu, dia ada mukadimah dulu. Dia cerita, dia ni macam mana dengan kita. Dia ni keluarga belah mana. Dia ni macam mana, nak panggil apa. Kan? Semua dia cerita dulu. Jadi kita pun dah prepare. Nak panggil apa. Kan? Dan sebelum sampai, dia mesti kata, jangan lupa salam, cium tangan. Dia ajar benda tu semua. Dia ingatkan. Jadi sebab tu perlu kita ni dengan anak-anak kita yang sekarang ni, bila kita balik kampung, pesan benda tu. Cuma satulah kan, saya nak pesan, balik kampung juga. Jangan balik tangan kosong. Jangan kosongkan peti yang dah ada. Biar kita penuhkan peti tu. Kan? Ini mak ayah yang dibebankan dengan perbelanjaan. Patut mak ayah ni, dia anak-anak balik kampung, yang ini bawa 10
Batang Lemang, yang ni bawa bestnya. apa kan. Jadi mak ayah tak pening. Dah lah anak kita ni jenis tak reti duduk diam, asyik kejap buka peti ais, kejap buka peti ais, sampai nak tercabut peti ais tu kan. Jadi duk buka, kita pandai-pandailah isi. Kan. Nah, ini balik kampung jangan balik kosong. Tolonglah. Saya setuju. Ni kadang-kadang cucu-cucu buka ni sampai dari penuh habis. Yalah, dah sebulan Ya. puasa. Sebulan puasa, betul. Ya, tu dia belasah peti ais tu. Betul. Kesian atuk nenek dekat kampung. Okey, kita banyak lagi soalan kita nak tanya kepada Dr. Tengku. Tapi sebelum tu, kita nak dengar dulu pandangan orang ramai mengenai topik kita pada hari ini. Jom kita tengok. Tak decide lagi bulan mana sebab suami tak cakap lagi dia nak balik bulan mana. Okay, tahun ni saya akan beraya bersama dengan keluarga belah suami saya, which is first time saya akan beraya. So nervous sikit lah sebab kita first mula risau kan nak balik bulan Ramadan siapa kan. Awal-awal kahwin dulu gaduh lah. Lepas tu macam sekarang dah 10 tahun kahwin, asyik belah dia je. Lepas tu dia tak larat nak gaduh dah. Lepas tu macam kita buat silent war lah. Macam tak nak bersiap sangat, macam tak ada buat persiapan sangat-sangat sebab dah tahu balik belah dia kan. Sebenarnya buat tak tahu je. Macam sedih. Tapi insyaAllah tahun ni dapatlah balik raya belah kita pula. Selalunya pada tahun sebelum ni akan ikut kampung mak atau ayah. Tapi tahun ni lain sikit sebab dapat ikut balik kampung suami. Tapi bagi saya tak kisahlah balik kampung ke rumah suami ke rumah saya ke. Tapi yang penting saya tetap kena balik raya. Setiap tahun kena tetap balik raya juga. Itu dia pandangan rakan-rakan kita mengenai balik kampung, siapa kenapa kena balik kampung dan sebagainya. Tapi kita nak kongsi juga pandangan ataupun pengalaman rakan-rakan kita di Facebook. Antaranya kalau boleh saya kongsikan dari Puan Rosniwati Isnin katanya, saya dan suami tak ada kampung nak balik. Tiap-tiap tahun kami dan adik-beradik akan beraya ke kampung orang. Nak merasa balik kampung. Tahun ni raya kedua. Kita orang dah merancang nak beraya ke kampung abang sebab abang je kahwin dengan orang yang ada kampung. Alah, nasiannya abang Ini jadi macam- kampung. Ini macam korang jugalah. Tiba di KL. Seterusnya. Okey, seterusnya nak baca komen oleh Natira Muhammad Yusof. Hari raya balik kampung paling best. Walaupun ibu bapa saya dah tak ada, tapi kami 10 beradik tetap berkumpul di rumah pusaka bersama keluarga masing-masing. Tahun ni sedih sebab abang nombor 4 meninggal bulan September tahun lepas. Innalillah. Hari raya pertama lebih 100 orang berkumpul di rumah pusaka. Masya Allah. Tu termasuk anak cucu semua tu. Okey, ini apa yang dikongsikan oleh Natirah Muhammad Yusof ni sangat-sangat menarik tau, doktor. Sebab apa? Kadang-kadang kita ni macam saya, kampung saya di Kuala Kangsar. Tapi lepas atuk dan nenek dah tak ada, kita dah tak balik. Okey, tetapi apa yang dikongsikan oleh Natirah ni, walaupun ibu dan ayahnya, atuk dan nenek tu dah tak ada, tetapi inisiatif oleh 10 adik-beradik dia ni tadi untuk tetap pulang ke rumah pusaka, beraya beramai-ramai. Mungkin inilah orang kata essence ataupun semangat menyambut Syawal ni kan? Ya, maknanya ibu dan ayah itu dah berjaya didik anak-anak tu tadi untuk sentiasa eratkan silaturahim dengan balik beraya. Maknanya ini satu contoh keluarga yang berjaya. Kan? Bayangkanlah, saya mudah aja. Tadi berapa 100 orang 100 orang. Agak-agak kalau tak balik raya ni, kenal tak siapa 100 orang tu? Jenuh juga nak teka anak siapa. Takkan kenal. Kan kadang-kadang mungkin kita berjalan dah tersentuh bahu kat bandar ni pun kita tak tahu pun itu sepupu kita. Kan? Jadi sebab itu bila kita bercakap tentang balik kampung adalah untuk eratkan silaturahim. Ya, kalau ukhuwah tu kita dengan orang lain, ni silaturahim ni adik-beradik, anak beranak ni, sepupu sepapat kita ni. Jadi kenalah balik kampung. Masa itulah nak kenal, nak perkenalkan. Dan bila balik kampung tu pula macam saya kata tadi, tugas ibu-ibu, ayah-ayah tadi untuk memperkenalkan siapa dia ni, nak panggil apa, kan? Cuba jangan panggil nama, panggil dengan panggilan. Yang ni Pak Lang, kan? Yang ni Pak Ngah, kan? Lain daripada panggil nama sahaja, kan? Jadi itu pentingnya sebenarnya kita balik kampung ni.
dan meningkatkan lagi rasa keseronokan beraya. Betul. Kan? Dan ada perkara-perkara yang boleh kita lakukan. Kalau katakan rumah pusaka tu sempit, ada orang sampai pasang kemah. Itu yang itu pun baru dia yang masuk juga kan. Pasang kemah, dia pasang kemah siap-siap kan. Siap pasang ada tandas kat luar lah, apalah. Dan sebab dia tak nak kan, tak nak duduk jauh-jauh. Dan ini benda setahun sekali kan. Raikan sajalah kan. Raikan saja sebab benda ni sebenarnya kenangan kepada anak-anak kita juga kan. Nanti bila dia besar nanti dia boleh cerita kan. Kalau mana lah tahu keluar wanita hari ni, satu hari nanti cucu kita cerita kan. Kenangan je betul. Saya dengan saudara-saudara saya yang sebaya seumur kan. Kita orang selalu bercakap tentang suasana raya waktu atuk dengan nenek tu. Betul-betul seronok. Rumah tu tidaklah besar. 3 bilik je, doktor. Tidur berhimpit-himpit. Tidur bergelimpangan. Sampai ke dapur. Betul. Daripada dapur sampailah ke ruang tamu, semua tu ada tempat untuk orang tidur. Tandas ni cuma 2. Tapi semua tertumpu kat satu tandas saja sebab satu lagi tandas tu takut sikit. So, yang nak mandi pukul berapa tu? Kita. Lepas orang ni mandi terus. Dia memang kena ikut queue. Siap pesan lagi. Ya. Jangan lama-lama. Betul. 5 minit je maksimum. Itu yang jadi P. Ramlee tu. Kita basuh mata je. Tapi betul lah macam doktor katakan. Inilah orang kata kenangan yang akan dibawa mungkin seumur hidup kita sampai ke akhir hayat kita. Dan kalaulah anak-anak kita di zaman sekarang ni tak merasa benda-benda ni, mungkin sampai bila-bila pun mereka tak akan merasa. Mereka tidak akan ada peluang satu. Yang kedua, mereka tidak akan mewarisi tabiat ataupun budaya ini. Jadi nanti dia akan datang nanti semua main pakat tak balik kampung belaka. Kan. Jadi kalau tanya pun awak kampung kat mana? Saya kampung saya di Parit contoh di Perak. Tapi pernah balik? Tak pernah balik kan. Dia pun tak boleh bayangkan kampung dia tu macam mana. Kan. Jadi sebab itulah balik kampung ni satu perkara yang kita balik itu dengan satu azam, satu niat nak eratkan silaturahim, nak timbulkan rasa kasih sayang sesama kita. Jadi banyak benda sebenarnya yang boleh dibuat. Kan? Dan kalau kita kata kerana balik kampung nak kena jam sampai 12 jam, 14 jam. Kan? Contoh dia kan, tempuh ajalah. Berapa kali setahun awak nak tempuh benda tu kan? Tempuh aja. Betul juga. Kan? Jadi tak ada masalah. Kan? Selagi kita tak bagi alasan untuk tidak balik kampung, balik. Kan? Penat sikit ke, sesak ke, tak ada masalah. Dan tempoh jam tu juga yang akan jadi topik perbualan ni masa hadapan. Betul. Ingat tak raya tahun 2012 dulu? Lama kita nak kenang balik. Kita nak balik daripada kampung balik ke rumah. Cuma tu. satu saya nak pesan. Bila kita balik kampung ni, kan, saya pernah buat posting tentang suasana di Lebuh Raya yang sampahnya teruk sangat. Kan, kita pakat buang sampah kata suasana ketika balik kampung. Kali ni saya nak pesan lagi lah. Saya kata kali ni cuba bawa plastik masing-masing, sampah masing-masing, simpan dalam kereta masing-masing, sampai kampung nanti baru buang. Kamu lah rakyat Malaysia. Saya suka tahun pesanan tu. 2024 dari. Takkanlah kita masih nak buka tingkap buang dekat luar sana. Tak, dia bukan masalah buka tingkap. Dia duduk bila drama, dia duduk melepak situ sebab dia tahu tak bergerak dulu kita 1 jam kan. Lepas tu dia pakai tinggal kat tepi jalan tu. Rasa ada buka kedai kopi tepi highway tu. Okey, baik doktor, kita masa sangat mencuburi kita. Kita banyak lagi sebenarnya soalan nak tanya, tapi mungkin di akhir ni ada sedikit pesanan ataupun ucapan raya buat penonton-penonton WHI di luar sana. Silakan doktor. Peluang keemasan ni kan. Silakan. Saya Dr. Haji Tengku Asmadi, terima kasih kepada wanita hari ini. Tadi saya duduk-duduk, saya tanya berapa lama dah saya dekat sini. Dia kata dah 20 tahun ada doktor dekat wanita hari ini ni. Jadi legend dah saya dekat wanita hari ini ni. Jadi saya mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir batin. Kalau ada tutur bicara saya dari dulu sampai sekarang yang menyentuh hati, terguris perasaan dan sebagainya kepada penonton-penonton wanita hari ini, penerbit kru di belakang tabir, ya, kita punya pengacara khusus kita ni semua, saya ucapkan selamat hari raya dan tak lupa kepada kedua-dua isteri saya dan 10 anak saya, insya-Allah. Selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Dan terima kasih juga kepada Dr. Tengku Asmadi sebab sentiasa sudi menerima jemputan kami di wanita hari ini dan sentiasa berkongsi pendapat, ilmu bersama dengan kita semua. Terima kasih Dr. Tengku dan salam untuk keluarga. Selamat berhari raya di KL. Kita kalau jumpa dekat depan-depan mana jalan raya kita. Dr. Tengku, KL juga selamat hari raya kepada
Saya dah tak ada mak ayah. Okey, baik. Mak ayah saya yang ada hanya mak ayah mertua yang baik. masih ada. Seorang dah umur 80 tahun, seorang dah umur 70 lebih. Okey. Jadi saya juga ucapkan dia selalu menonton saya ni. Jadi selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada abah dan juga mak. Baik, Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, terima kasih banyak-banyak. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Baik, Baik, kita bercakap tentang Hari Raya ini semua, kita ada sesuatu di TikTok mengenai gelagat orang pulang beraya. Jom kita sama-sama Macam agam ni. Baik. Assalamualaikum. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Okey, baik. Sekarang ni anda bersama dengan Profesor Madya, Dr. Nik Salida Suhaila binti Nik Saleh yang merupakan Duta Khas Pembinaan Masjid pertama di Bukit Beruntung. Apa khabar, Doktor? Baik, Alhamdulillah. Yaina sihat? Sihat, Alhamdulillah. Tengah tunggu hari ke ni? Tunggu bulan? Bulan. Masih lagi bulan, Masya Allah. Okey, baik. Dr. Nik, mungkin boleh mulakan dengan bercerita tentang latar belakang pembinaan masjid yang pertama di Bukit Beruntung, Rawang Selangor ni. Baik, terima kasih Yaina. Sidang penonton yang dikasihi Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sebagaimana yang disebutkan tadi, masjid yang pertama yang akan dibina di Bukit Beruntung. Sebenarnya Bukit Beruntung ini bandar yang sudah terbina lebih 25 tahun. Tapi belum ada masjid sehingga hari ini. Jadi kerana itu, untuk penduduk yang ramai di Bukit Beruntung ini yang sangat berhajat kepada satu masjid yang menjadi pusat komuniti, bukan saja dari segi ibadahnya, solat 5 waktu nak berjemaah di masjid, kemudian solat-solat sunat nak beraya ni pun kan belum lagi ada masjid, dan bulan Ramadan nak solat tarawih, kemudian dari segi penyebaran ilmu mereka nak duduk di satu tempat yang semua orang boleh berhimpun, dan kapasiti masjid ini jangkaannya lebih kurang 3,500 orang pada satu-satu masa, yang sangat diharapkanlah oleh warga Bukit Beruntung supaya kita dapat memberi sumbangan masing-masing. Ya, mudah-mudahan masjid ini dapat kita bina pada masa yang seberapa segeralah, insya-Allah. Amin, amin, insya-Allah. Dan betul lah, orang kata masjid ni adalah pusat tumpuan, bukan sahaja untuk beribadat tetapi pusat komuniti juga. Macam-macam aktiviti nak dilaksanakan di sana. Jadi berapa sebenarnya sasaran ataupun jumlah keseluruhan kos yang diperlukan untuk menjayakan pembinaan masjid yang pertama di Bukit Beruntung? Baik. Sebenarnya yang diperlukan adalah lebih kurang 16 juta ringgit untuk kompleks masjid secara keseluruhan. Dia bukan saja tempat ibadat tetapi juga seperti mana yang kita faham, dewan besarnya dan juga satu kompaun ataupun premis yang sesuai lah. Dan setakat ini kutipan lebih kurang 5.3 juta ringgit, dan saya ingin nak ambil kesempatan ini juga Uyaina untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih. Ya, berbanyak terima kasih kepada penyumbang yang telah pun menyumbang selama ini daripada seluruh Malaysia. Ya, jadi mudah-mudahan kita rasakan bahawa sebab ini adalah satu sumbangan yang infak ke jalan Allah, yang mana aset ataupun harta yang kita sayang ini selain daripada kita guna untuk diri sendiri, untuk bayar zakat dan sebagainya, sedekah yang paling tinggi yang akan mendapat manfaat apabila kita sudah tidak ada lagi di dunia ini antaranya adalah membina masjid. Masya Ya, Allah. jadi ini bayangkan 3,500 orang pada satu-satu masa mendapat manfaat daripada masjid, daripada harta yang dengan titik peluh kita cari rezeki yang halal dan kita letakkan di situ supaya orang boleh solat. Masya Allah. Masya Allah ya. Jadi saya rasa kalau orang Johor, orang Penang, orang Kedah walaupun jauh mereka masih lagi boleh juga menyumbang dan sekali-sekala turun ke Bukit Beruntung sehingga
singgahlah kalau masjid tu dah siap kan. Betul. Singgah, solat di sana dan rasakanlah, oh inilah masjid yang dengan titik peluh aku juga terbina, tersergam indah begini rupanya. Masya Allah. Harap-harap begitulah ya. Jadi 16 juta yang diperlukan, 5 juta lebih yang dah dapat. Jadi sekitar 10 ke 11 juta lagi. Betul. Dan doktor, mungkin di dalam bulan yang cukup mulia ini berbaki 4 hari, bermakna 3 malam sahaja lagi untuk kita merebut pahala pecutan terakhir untuk kita mungkin bersedekah dan mendapat pahala yang berlipat kali ganda dalam bulan Ramadan ni. Inilah saat dan ketikanya untuk sama-sama kita menyumbang kepada pembinaan masjid ni. InsyaAllah. Saya pun rasakan mungkin ada lagi yang masih rasa tak cukup lagi bulan Ramadan ini kan, dengan solat, dengan Qurannya, dengan sedekahnya, tapi rasa dalam masa yang singkat ini tak banyak lagi yang kita boleh lakukan. Tetapi sebenarnya berbuat kebaikan dan amal soleh ni, Yaina, kita tak semestinya mesti masa yang lama baru kita boleh buat banyak amal ya. Masa yang pendek kita gandakan dalam bentuk pecutan-pecutan tadi. Jadi kalau kita rasa banyak pula orang minta sumbangan ya, terdetik dalam hati kita, tapi kita tengok ini memang 10 malam terakhir Ramadan kita beribadat, siang 10 hari Ramadan itu apa kebaikan yang kita nak buat kan. Jadi mudah-mudahan dengan kekuatan jiwa kita untuk memastikan harta yang kita ada ni selain daripada kita guna untuk diri sendiri, keluarga kita, saudara mara kita, cuba kita menyumbang kepada orang lain dengan cara begini ya, dan mudah-mudahan dia menjadi satu, sama ada wakaf ataupun sedekah yang berpanjangan, bila mana kita sudah tidak ada peluang lagi untuk buat amal soleh, untuk bersedekah sebab kita sudah meninggal misalnya. Tetapi kebaikan dan pahala itu berterusan sehingga kita dihisap. Betul. Ya, 3,500 orang solat setiap waktu, berpuluh beratus tahun lamanya itu, selagi itulah pahalanya mengalir untuk tabung pahala kita, insya-Allah. Tabung akhirat tabung kita. Akhirat. Dan orang kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat dan kebaikan kepada orang lain. Baik doktor, di hujung waktu yang masih lagi kita ada ini, mungkin doktor ni boleh kongsikan sekali lagi tentang bagaimana caranya sekiranya dalam kalangan penonton wanita hari ini sekarang ni yang tergerak hatinya ingin memberikan sumbangan. Baik. Kalau kita lihat di skrin ya, ada dipaparkan pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung dan boleh lihat Haji Abdullah dan nama-nama yang tertera di situ untuk dihubungi sekiranya perlu, dan boleh juga terus bank in ke nombor akaun yang tertera. Saya rasa sudah jelas di situ dan jangan kita berlengah lagi. Mungkin lepas ini kita sibuk dengan urusan-urusan lain. Jadi insya-Allah sumbangan anda amat dinanti. Saya baru nak scan QR code tu tadi kan. Tetapi harap-harap ada dalam kalangan penonton yang sempat skrin capture ataupun ambil gambar skrin tadi kan. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Madya Dr. Nik Salija Sohaila binti Nik Saleh yang merupakan duta khas pembinaan masjid pertama di Bukit Beruntung. Dan Yana secara peribadi mendoakan agar pembinaan masjid ini dapat berjalan dengan lancar, secepatnya dipermudah urusan dan semoga penduduk di sekitar kawasan Bukit Beruntung akan mendapat faedah dan kebaikan daripada pembinaan masjid ini. Baik, terima kasih sekali lagi Dr. Nik. Jumpa lagi, selamat Hari Raya in advance. Terima kasih. Dan kepada anda, jangan ke mana-mana, sekejap lagi Yana akan kembali bergabung bersama Syahira Izzati. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Dan macam-macam yang kita kongsikan. Dan tak cukup dengan itu, ada banyak lagi yang kami nak ceritakan bersama dengan anda. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan drama terbaru di slot Lestari yang disiarkan di TV3, iaitu Iskandar Cempaka. Dalam sesebuah hubungan tu takkan tak ada efek langsung, nak betul kan? Kalau bergaduh je sampai bila-bila takkan aman. Akan selesai ke tidak?
Jom saksikan Iskandar Cempaka dilakonkan oleh Raja Azura, Harisa Adlin, Muazzabir dan ramai lagi pada setiap hari Khamis sehingga Sabtu jam 9 malam di slot Lestari TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Jangan lupa temu janji kita itu mengenai slot Lestari Iskandar Cempaka, dan kita nak tengok juga gelagat anak-anak dalam program Oh Mami. Comelnya tengok Amira Rosli shopping baju raya dengan anak-anaknya, Anaki dan juga Arisa. Agak-agaknya apa warna tema raya yang dipilih Amira sekeluarga tahun ini ya? Dan nak tahu bagaimana ragam keluarga Amira Rosli, saksikan Oh Mami setiap Sabtu jam 5.30 petang di TV3 dan stream sekarang melalui Tonton. Saya suka betul tengok Amira dengan Ammar ni. Such a sweet couple. Anak-anak pun comelnya. Masya Allah. Tengok tu, tengah shopping dah, pandai dah tu. Seronok sakan memilih ya? Masak pula. Pandai Amira masak. Main. Jadi kepada anda, jangan lupa saksikan Oh Mami. Okey, baik. Kami pun nak berhenti berehat seketika sebab sekembalinya nanti ada satu paparan menarik berkenaan dengan WHI Kongsi yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Baik, kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang kami janjikan, segmen ini adalah segmen yang sangat istimewa dalam kita bergembira untuk balik ke kampung dan sebagainya, Yana. Jangan kita lupa bahawa ada individu-individu yang ketepikan keseronokan itu untuk menjaga perbatasan negara. Dan istimewanya segmen kali ini, ayo kita selami suasana Ramadan bersama dengan anggota Tentera Darat di Tanjung Sepang, Johor menerusi laporan istimewa ini. Jom kita tengok. Meneruskan WHI Kongsi ke lokasi terakhir untuk tahun 2024, dan untuk lokasi terakhir ini kami akan ke Johor. Kami ke Johor. Dan kalau tahun lepas kami telah bersama dengan anggota-anggota dan juga petugas Tentera Laut di Raja Malaysia, tahun ini kami akan bersama dengan anggota-anggota Tentera Darat untuk berbuka puasa dan bersahur bersama dengan mereka. Ini pengalaman yang baru kan? Kita berbuka dan juga bersahur di perbatasan bersama dengan anggota Tentera Darat ni. Jadi kita akan ke lokasi pos Tanjung Sepang, dan apa kata anda terus ikut kami sepanjang destinasi ini. Mula beroperasi sejak Disember 2001, Pos Tanjung Sepang merupakan markas taktikal yang menempatkan anggota yang sedang menjalankan operasi. Sebelumnya, markas taktikal bagi Op Merpati 1 ditempatkan di Tanjung Siang. Namun kemudiannya dipindahkan ke Tanjung Sepang selepas ribut melanda. Op Merpati Sektor 1, 7 Brigade mempunyai seramai 190 anggota yang dipertanggungjawabkan untuk menjalankan rondaan serta menghalang dan menangkap kemasukan parti. Untuk kami di Tanjung Sepang yang sebahagian daripada Ops Merpati Sektor 1, 7 Brigade, jadi objektif utama adalah untuk mencegah dan juga menghalang kemasukan parti. Jadi di antara
aktiviti-aktiviti operasi yang dilaksanakan adalah seperti rondaan, pos-pos pemerhatian dan juga kita akan mengadakan serkap ataupun serang hadap untuk menangkap parti-parti yang dikesan di suatu-suatu tempat. Dan selain daripada itu, rutin biasa adalah rutin-rutin pentadbiran yang membantu operasi untuk membanteras kemasukan parti. Ini berpandukan kepada faktor geografi yang mana kita berdekatan dengan Indonesia. Jadi pendatang asing tanpa izin, kebanyakan yang rekod ditahan di sini adalah merupakan pendatang asing tanpa izin daripada Indonesia. Sejak bermulanya operasi inilah. Dan trend itu berubah-ubah mengikut keadaan semasa. Walaupun begitu, terdapat juga parti daripada negara lain yang mana keadaan-keadaan itu berlaku hanya keadaan-keadaan yang di satu-satu musim sahaja dan tidak terlibat pada musim-musim yang lain. Baik, setelah lebih kurang 5 jam perjalanan, kami telah pun sampai di pos Tanjung Sepang dengan selamatnya untuk bersama-sama dengan para anggota Tentera Darat Malaysia. Untuk makluman penonton juga, dari pos ini kita akan bergerak ke kawasan pesisir pantai lebih kurang jaraknya 5 km untuk kita lihat sendiri bagaimana anggota ini menjalankan tugasan mereka. Tapi kami nak ajak anda penonton untuk melihat sendiri bagaimana anggota-anggota ini menyediakan persiapan untuk berbuka puasa dan berbuka puasa. Dan kami pun nak sama-sama berbuka puasa dengan mereka di lapangan. Jom ikut kami. Corporal, Sarjan, sekarang ni kita dah boleh mulakan aktiviti memasak kita ke? Dah boleh. Apa yang kita nak lakukan? Pertama hidupkan lilin, kemudian letak lilin di atas dapur medan. Okey, ini namanya dapur medan. Itu ni dapur medan. Okey. Untuk makluman para penonton sekalian, sebenarnya setiap hari bagi anggota yang menjalankan tugasan rondaan ni, dalam jangka masa 30 minit ataupun 45 minit sebelum, mereka akan mencari lokasi yang bersesuaian lah untuk mereka duduk bersiap sedia untuk menyediakan hidangan untuk berbuka puasa bagi 8 orang. 8 orang. Betul. Dan pasti penonton tertanya-tanya apa agaknya juadah berbuka yang selalu disediakan. Jangan terkejut tak, juadah berbuka disediakan selalunya menu yang lengkap. Kalau tengok dekat sebelah saya ni ada nasi yang dah pun dimasak. Kita ada ayam paprik, kita ada kari ikan dan juga ada pencuci mulut, pengat pisang pizza. Apa nama pack makanan ni? RTBK. RTBK. Apa yang menarik perhatian saya yang saya juga tengah pegang adalah bubur kacang hijau. Okay, jadi saya nak tanya pada Sarjan Amirul, macam mana nak masaknya? Perlu dimasak ke memang dah dimasak? Okey, untuk RTBK kita perlu letak di atas mistin panaskan air. Okey. Kita boleh terus letak di atas mistin. Mungkin Corporal dan juga Sarjan boleh kongsikanlah kebiasaannya kalau memasak ni ataupun menyediakan juadah berbuka puasa ni, anda semua ambil masa berapa lama? Paling lama lah nak memanaskan air, makanan dan sebagainya. Dalam keadaan kita ronda, tak boleh bagi masa yang lama untuk berehat. Ini kalau dapur medan, boleh kita sentuh kat belakang ni pula tak? Kita ada salad. Ini taktikal. Ini dari sudut taktikal. Tapi di belakang ni dari segi pula survivor. Ini adalah survivor. Ini apa untuk salaikan sekiranya kita dapat ada lauk, ikan ke ataupun ayam, kita boleh buat salai di atasnya. Yelah, kat dalam hutan ni mana ada peti ais kan. Jadi kita nak pastikan makanan tu masih lagi elok, tahan lama, caranya dengan salai. Tapi penonton sebenarnya kalau bercakap tentang pengalaman kan, kadang-kadang ketika waktu berbuka puasa, ramai dalam kalangan anda penonton yang mungkin sedang menikmati hidangan bersama dengan sisi keluarga, menikmati hidangan dengan selesa dan sebagainya. Tapi wira-wira kita ini berkorban masa, jiwa dan tenaga mereka berbakti untuk menjaga perbatasan negara dengan mereka berbuka dalam keadaan yang paling sederhana sekali. Mungkin nak tanya jugalah kepada Corporal Hakim sendiri. Dalam keadaan kita berbuka puasa, ramai orang dalam keadaan selesa dan sebagainya kan. Setiap kali Tuan turun ke kawasan operasi, pernah tak Tuan terfikir ataupun terlintas macam seronoknya kalau dapat berbuka puasa bersama dengan keluarga, ataupun
bila masuk ke kawasan operasi, segalanya dah diletakkan ke tepi. Betul yang sekarang ini bila kami anggota bila masuk dalam kawasan operasi, keluarga ni kami akan letak di tepi dulu. Kami utamakan keselamatan negara, pentingkan lagi tugas kami yang diutamakan. Sedia apa agaknya antara menu yang dirindui mungkin kalau kat rumah? Mungkin rindu masakan ayam masak rendang. Saya nak bertanya kepada Sarjan Amirul pula. Sarjan Amirul, saya pasti mempunyai pelbagai kenangan manis lah bertugas sepanjang bulan puasa ini kan. Antara kenangan yang boleh dikongsikan bersama dengan mereka sedang menonton. Kenangan bersama dengan saya punya anak buah semasa melaksanakan rondaan di dalam operasi. Kenangan tu memang banyaklah. Salah satunya macam ni, berbuka bersama dengan mereka, family di kampung kan. Kita ni lah yang nak bergembira pun, yang ada pun kan. Ini bukan pengalaman yang orang dah selalu dapat tau. Mahal ni. Mahal pengalaman. Kalau mereka ini, kalau kita dah dengarkan sendiri, mereka tidak meletakkan perasaan ataupun keluarga mereka nombor satu, tetapi bila mereka masuk ke kawasan operasi, tanggungjawab kepada negara itu menjadi antara perkara pertama yang harus mereka fikirkan. Walaupun masing-masing merindui keluarga mereka, mereka juga terus menguatkan minda mereka, mengawal emosi mereka untuk meneruskan tugasan yang diberikan dengan penuh dedikasi, tidak kiralah masa, waktu dan juga tempat yang mereka ditugaskan ini. Ini semua kerana tugas dan juga tanggungjawab yang telah pun diberikan kepada mereka, yang mana mereka dedikasikan kepada negara tercinta. Jadi inilah peranan kita juga untuk menghargai pengorbanan dan juga jasa baik ahli keselamatan negara kita yang bertugas tanpa mengira masa, waktu dan juga tenaga. Kalau sekarang tengok macam nyamuk pun banyak kan, tapi mereka tak kisah tu semua. Tapi kita dah pun habis di sini melihat bagaimana mereka bertugas dan juga berbuka di lapangan. Selepas ini kami nak bawa anda penonton untuk sama-sama menelusuri pula bagaimana anggota-anggota yang lain bersahur pula di pos. Jom. Usai berbuka dan menunaikan solat maghrib, anggota yang bertugas di setiap seksyen akan meneruskan tugasan sehingga tamat tempoh rondaan. Kita nak masak menu terakhir kita hari ini iaitu sayur kobis goreng mama. Jadi sekarang ni kita bersama dengan Sarjan Adam dan juga Corporal Arif dekat sini, yang mana mereka nak tunjukkan cara-cara demonstrasi masak. Okey, gurau je. Okey, kita bersama dengan Sarjan Adam, yang mana Sarjan Adam merupakan ketua lah yang mengetuai rumah masak ni kan. Okey, berapa ramai anggota yang membantu tuan setiap hari untuk menyediakan juadah ni? Anggota yang membantu dia sama 5 orang, sama 6 orang. Okey, baik. Dan Tuan Adam sebenarnya nak tanya juga, dalam sehari berapa kali sesi memasak di rumah masak ni? Untuk masak, kita ada sahur, lepas tu sarapan pagi untuk 6 Muslim, dan makan tengah hari 6 Muslim, lepas tu berbuka. Berbuka tu sekali dengan 6 Muslim lah. Okey. Kalaulah kita boleh kongsikan bau wangi ni kepada penonton, memang sangat-sangat terujalah baunya. Okey, Corporal Arif, ini resepi daripada macam mana tu? Daripada Sarjan Adam ke ataupun resepi turun-temurun ke? Macam mana? Sarjan Adam. Sarjan Adam.
WHI kongsi sampai ke kemuncaknya jika sebelum ini kami berpeluang untuk berbuka bersama anggota, tetapi hari ini pengalamannya berbeza, suasananya berbeza dan perasaannya juga berbeza apabila kami berpeluang untuk bersahur bersama dengan wira-wira negara ini. Dan sebenarnya sebentar tadi kami bersama dengan anggota-anggota di sini telah meredah hujan lebat sewaktu persiapan untuk bersahur telah sedang dilaksanakan, dan ini menunjukkan yang tidak kira lah hujan ataupun panas, anggota-anggota barisan hadapan kita sentiasa bersiap sedia untuk melaksanakan tugasan dan juga aktiviti seharian mereka. Jadi Syira dan juga semua yang ada di sini, inilah signifikasinya WHI Kongsi, di mana kami bukan sahaja ingin berkongsi sumbangan dari sudut barangan, tetapi juga sedikit tenaga untuk mereka yang sentiasa bekerja keras dan dengan penuh dedikasi. Betul. Dan inilah cara kami menghargai pengorbanan mereka. Sebenarnya hari ini kita juga sangat-sangat bertuah sebab di WHI Kongsi ini bukan sahaja kita dapat bersahur bersama dengan anggota di barisan hadapan, tetapi kita juga dapat bersama-sama dengan Panglima Tentera Darat iaitu Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin bin Jantan. Apa khabar Tan Sri? Baik, terima kasih banyak. Tan Sri, terima kasihlah kerana sudi menerima kehadiran kami di sini. Tan Sri, bagaimana Tan Sri melihatlah antara inisiatif yang dilakukan oleh wanita hari ini sendiri dalam WHI Kongsi ini untuk sama-sama bersahur ataupun menyantuni wira-wira negara ini di barisan hadapan? Pertama sekali saya ucapkan banyak terima kasihlah kepada pihak wanita hari ini kerana telah supaya mengambil inisiatif ini. Pada pandangan saya ini merupakan satu manifestasi terhadap kesedaran yang telah sedia ada di kalangan masyarakat terhadap tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota Tentera Darat di kawasan perbatasan negara, khususnya di sini pada hari ini ada di operasi Merpati 7 Brigade di Pos Tanjung Sepang. So it is not about creating the awareness. Ini menunjukkan bahawa telah ada kesedaran di kalangan masyarakat dan ini dibuktikan oleh inisiatif yang telah diungguli oleh wanita hari ini. Kita berharap lebih ramai lagi anggota masyarakat sana akan lebih faham bagaimana cabaran-cabaran yang terpaksa diharungi oleh anggota-anggota yang beroperasi saban tahun dalam memelihara keselamatan dan keamanan negara, terutamanya dalam negara ataupun rakyat tengah sibuk melakukan persiapan untuk jalani sambutan Hari Raya yang akan datang, insyaAllah. Kebajikan dan kesejahteraan warga Tentera Darat sentiasa menjadi agenda utama kita, malah menjadi salah satu daripada teras utama dalam pentak urung saya sebagai Panglima Tentera Darat ke-30. Dan kesejahteraan yang kita maksudkan ini bukanlah hanya sekitar kepada menyediakan kediaman yang selesa bagi anggota dan keluarga mereka. Kita juga pastikan bahawa mereka dapat melaksanakan tugas dengan secara efektif dan optimum. Harapan saya kepada semua anggota yang terlibat supaya laksanakanlah amanah dan tanggungjawab ini dengan sebaik-baik mungkin. Yakinlah bahawa setiap pengorbanan yang saudara berikan akan mendapat balasan yang baik. Sama ada kita orang Islam, kita percaya setiap perkara yang buat kita amalkan sebagai ibadah akan mendapat balasan pahala yang setimpal dengan amalan kita. Bagi yang lain, lakukanlah ini sebagai melunaskan tanggungjawab kita, tanggungjawab yang telah diamanahkan kepada kita bagi membolehkan rakyat dan seluruh masyarakat Malaysia ini dapat hidup selesa dalam keadaan aman dan tenteram, khususnya dalam saat-saat negara ataupun masyarakat berbuat persediaan menghadapi perayaan. Wanita turut memainkan peranan penting dalam tunggak pertahanan negara. Malahan, setiap tugasan yang diberikan akan digalas dengan sebaik mungkin demi tanggungjawab dan amanah kepada negara tercinta. Saya telah berkhidmat dalam Tentera Darat Malaysia selama 5 tahun dan saya telah terlibat dengan 3 operasi, 2 operasi dalam negara dan 1 operasi luar negara. Saya merupakan pegawai perubatan daripada Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu Diraja dan saya bertanggungjawab memastikan kesihatan kesemua anggota dan juga keluarga Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu Diraja.
Sebagai wanita dalam tentera, spesifikly ialah berperubatan dalam regimen, walaupun mengandung, sebenarnya tiada banyak halangan yang saya hadapi. Semasa saya di Turki, semasa Obstalite 2 adalah akhir-akhir itu adalah pada bulan puasa. So saya berpuasa, saya dapat pengalaman berpuasa semasa misi di Turki. Misi Obstalite 2 itu adalah pengalaman yang paling saya tak dapat lupakan kerana saya bertugas di dalam kawasan yang sangat berlainan, di kawasan bencana di dalam hospital Medan yang kita set up sendiri. Di sana cuaca adalah kita jangka -2, tapi sebenarnya dia boleh pergi sampai -10. So jadi kita sangat tidak begitu prepare sebab kita diberi 24 jam sahaja untuk diatur gerakan. Walaupun dibekalkan pakaian dan semua, tapi mesti ada juga yang tercicir kan. Jadi alhamdulillah penduduk di sana yang sebenarnya menderma walaupun diorang adalah mangsa. Saya sebagai amir pasukan, saya teknikal. Sekiranya ada beberapa aset seperti senjata, meriam. Dalam kerosakan saya akan terus ambil tindakan seterusnya. Tugas saya selalunya akan memastikan peralatan aset tentera darat yang di bawah naungan saya memberi output yang dikehendaki, mobiliti, kuasa tembakan dan teknologi maklumat bagi menjamin kebolehgunaan dan kebeleharapan. Dah selesai kita melihat anggota berbuka puasa di Medan dan juga bersahur, dan nampaknya WHI Kongsi edisi tahun ketiga 2024 dah pun sampai ke penghujungnya. Dan kita nak melabuhkan tirai kita di sini di Pos Tanjung Sepang ini. Tapi sebelum tu mewakili pihak penerbitan TV3 dan juga TV3 sendiri, saya dan kami semua ingin menyerahkan simbolik sumbangan 300 kotak ini untuk Tan Sri agih-agihkan kepada anggota yang berada di Pos Tanjung Sepang ini. Terima kasih Rakyat Malaysia. Sudah diterima Tan Sri. Terima kasih TV3, terima kasih Rakyat Malaysia. Saya Jeneral Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin bin Jantan, Panglima Terdarat dan seluruh warga terdarat dari Pos Tanjung Sepang mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Gerak setia. Walah, comel lah Syira, Sugi, Kak Fiza. Macam ni Gagah setia. Wah, hebat. Terima kasih kerana bersama dengan mereka dan menceritakan tentang situasi dan juga keadaan mereka menyambut Syawal. Kira-kira itu pengalaman sekali seumur hidup. Kita tahu kan bukan mudah kita nak tengok mereka ini jalankan tugas, bukan mudah untuk masuk camp itu sendiri pun dan macam-macam prosedur. Satu pengalaman yang Syira rasa sangat berharga sebenarnya. Wow, best lah, ini tak lupa ni. Tak lupa deh sampai hujung nyawa. Betul. Okey, baik. Hari ini hari Jumaat, berarti kita akan bercuti 2 hari di Wanita Hari ini akan kembali bersiaran pada hari Isnin nanti, dan Isnin nanti kita akan bawakan topik Kenangan Raya Dolu-Dolu. Kalau Syira kenangan malam raya, Syira rindu apa tahu? Waktu arwah atuk, arwah nenek ada untuk takbir raya. Kalau kat Danau Kota ada takbir raya rumah ke rumah. Kat situ anak-anak kita nampaklah anak-anak berlari boleh collect duit raya dekat sana. Kalau saya malam raya juga dengan saudara-saudara yang sebaya tu kan. Kita main mercun sama-sama, kita main bunga api sama-sama. Lepas tu bersembang sampailah subuh yang hari raya tu. Sembang bagai nak rak ni, betul bila raya mata semua mata dah rabak macam tu. Hai je masih pagi raya. Okey, kita ada berbaki beberapa minit lagi sebelum kita mengakhirkan siaran kita. Saya nak kongsi jugalah sedikit komen daripada rakan-rakan kita. Saya nak berminat untuk baca daripada Acik Noli New ni. Dia pendek je. Alhamdulillah terubat rindu dapat tengok CP Encik Suami. Jadilah saya kira yang ada sebalik komen ini pasti ada cerita-ceritanya dan kita doakan yang terbaik lah kan untuk Acik Noli ni, insya-Allah semoga dipermudahkan semua urusan dia. Betul. Dan saya juga nak ambil kesempatan ni sebab minggu depan di Senin Selasa saya dah tak bersiaran. Jadi saya nak ambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam. Minta maaf kalau ada yang saya pernah terguriskan hatinya ataupun tersakitkan di mana-mana. Maafkan saya. Semoga Syawal kali ini membawa 1001 kemanisan buat kita semua. InsyaAllah. Doa yang sama juga untuk Yana. Jaga diri, jaga kandungan, pergi beraya tu makan minum hati-hati. Okey, baiklah, kami melabuhkan tirai untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas semua perkongsian cerita anda, atas perhatian anda. Assalamualaikum. Saya Syahida Izzati dan juga Yana Achad mengundurkan diri. Assalamualaikum. Stay safe semua. Selamat Hari Raya.